Assalamualaikum. Minta maaf tadi ada sedikit masalah teknikal. Dah dengar ke suara saya? Saya harap dah dengar lah suara saya ya. Saya cek. Okey, Alhamdulillah. Dah dengar suara saya. Okey, hari ni selamat datang ke live Raudah Optometri Alustar. So kembali kita hari ini kita bersiaran daripada Pantai Johor. Hari ini bersama dengan optometris Watikah. Okey, seperti tadi mungkin tadi tak dengar kan, tak sempat dengar sebab suara tak dengar. So hari ini kita akan kupas dengan lebih lanjut tentang berkaitan betulkan perkara yang biasa dan kita akan biasakan perkara yang betul. Okey, jadi hari ini kita akan kupas apa perkara yang perkara betul yang kita belum biasakan dan kita membiasakan perkara yang betul. Jadi sebelum kita nak betulkan perkara yang biasa, semestinya kita perlu kepada ilmu. Jadi hari ini jika ada penonton di live kita hari ini yang nak tahu dengan lebih lanjut, so boleh stay dengan live kita hari ini. Okay, kita akan kupas dengan lebih banyak dan lebih terperinci dengan kita punya optometris adalah orang yang bertauliah dan diiktiraf, yang ada ilmu berkaitan dengan mata. Bukan kita share tentang perkara yang kata apa tak tepat. Okey, so antara saya memberi gambaran lah secara awal. Sebelum tadi kita tunggu optometris Watikah seketika. Okey, antara perkara yang kita akan perkatakan, yang kita akan bincang pada petang ni, yang pertama iaitu kita akan bincang tentang ubat titik mata. Kebiasaannya ramai sangat yang menggunakan ubat titik mata kan. Okey, yang kedua tentang ketumbit. Ini benda yang common, iaitu selalu orang cakap ketumbit ada berkaitan dengan apa. Saya memberi gambaran sedikit saja dulu ya. Okey, yang ketiga iaitu pasal carrot. Carrot ni pun antara yang orang selalu saya cakap carrot ni baik untuk mata. Jadi kita akan kupas betul ke carrot ni baik untuk mata kita. Okey, yang keempat iaitu kita pakai spek, adakah kita punya power makin naik. So kita akan berbincang tentang tu. Setengah orang ada sesetengahnya yang cakap, oh saya tak nak pakai spek lah sebab nanti saya akan bergantung dengan spek, jadi saya tak mau pakai spek. So kita nak tahu benda tu betul ataupun tidak. Okey, yang seterusnya kita akan bercerita pasal pinhole ataupun cuma mata lubang-lubang lah. Kalau siapa yang pernah dengar pasal pinhole, so kita akan kupas juga satu persatu. Yang seterusnya, yang ni selalunya kita dengar dekat masyarakat kampung lah. Kampung orang akan cakap mata berkedip ni ada maksud ke? Macam tu. Kalau berkedip belah kanan ada tanda-tanda ke? Belah kiri ada tanda-tanda apa? So hari ni pun kita akan kupas, betul ke mata kita berkedip tu berkaitan dengan kita punya kepercayaan lah kan, kepercayaan macam tu. Okey, jadi hari ni kita dah kumpul lah beberapa persoalan yang sering sangat diperkatakanlah, sering sangat diwar-warkan, benda-benda yang tak betul sebenarnya. Jadi kita kena betulkan benda yang tak betul. Jangan kita membiasakan perkara yang tak betul. Tetapi apa yang penting adalah ilmu. Okey, jadi tahniah kepada yang masih lagi menonton live kita hari ini sebab nak kutip ilmu, nak cari ilmu berkaitan dengan mata. Tambahan untuk pemakai spek lah, pemakai spek ataupun yang ada rabun, sangat baik, sangat bagus dan sangat baik untuk gain lagi ilmu berkaitan dengan mata. Mata adalah satu organ yang kalau kita tahu adalah anugerah yang Allah cipta dekat kita, tak ada pengganti. Macam kalau kita nak guna mata orang lain pun tak semestinya
boleh tu nak guna mata orang lain kan. Kita selalunya kita akan guna mata kita sendiri sahajalah, betul tak ada ganti. Kalau buta ke apa ke, dia boleh, kita boleh buat pemudahan, tapi dia tak akan seperti asal lah. Macam tu. Okay. Okay, thank you. Tak apa. Okay. Kita ada customer baru beli contact lens. Dia pun tu pakai contact lens lah. Okay. So kat Rauda kita akan guide lah. Kalau macam orang first time pakai contact lens, so kita akan guide macam nak pakai contact lens. Walah, ini hanya selingan saja. Okay. Okay. Kalau katakan dekat sini penonton live hari ini yang ada persoalan yang nak kami kupas, yang benda yang tak pasti, boleh tanya direct terus dekat komen. Boleh komen kat situ. Nanti Farah ataupun Optometri Wastika akan kupas dengan lebih lanjut. InsyaAllah kami akan bantu sedaya upaya kami. Okay. Okay, so kita jemput Optometri Wastika kita. Silakan. Jang. Assalamualaikum. Okay. Okay, maaf tadi ada customer kan, kita uruskan. Okay, terima kasih Wat kerana bersama kita hari ini. Okay, apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Dah makan tengah hari? Sudah, Alhamdulillah. Dah solat semua dah lah. Okay, so hari ini kita akan kupas dengan lebih terperinci seperti yang kita dah bincangkan tadi. Saya dah bagi gambaran yang awal untuk penonton kita hari ini. Apa benda yang kita nak bincangkan? Jadi yang pertama sekali kita akan masuk terus lah. Kita bincangkanlah terus apa persoalan yang sering masyarakat kita perkatakan. Okey. Dan yang biasa kita dengar lah, customer kita tanya, patient yang datang cek mata kan. Okay. So hari ni kita pilih topik yang biasa kita dengar lah, macam common. Tapi kita nak perbetulkan kebiasaan tu. Dekat benda yang biasa tu betul. Okay, so kita akan masuk kepada persoalan yang pertama, iaitu ubat titis mata ni sebenarnya dapat merawat rabun ataupun tidak. Okay? Okay, macam mana tu Bas? Ubat titis mata ni sebenarnya memang boleh dapat kata merawat rabun ataupun macam mana? Okay, so soalan ni lah, ubat titis mata. Sebenarnya benda ni sebenarnya macam viral jugalah, jadi sensasi juga betul. Di kalangan ni lah praktis mata lah, macam optometri, oftalmologi. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita macam dekat media sosial pun, dekat FB, IG memang kita jumpa, memang pernah nampak orang jual ubat titis mata yang claim boleh merawat rabun, dan ataupun penyakit lain lah seperti selapu, katarak kan, katarak, glaukoma, yang tu memang kita biasa, memang banyaklah claim tu kan, boleh merawat tu, merawat ni. So benda ni memang isu yang besar juga, sebab daripada testimoni tu ramai orang percaya, faham tak? Tapi benda tu macam mana? Orang senang percaya dekat testimoni ataupun orang bagi ni lah kan, testimoni, feedback pada orang. Padahal benda tu kita tak tahu lah benda tu betul ke tidak kan. Tapi secara klinikalnya benda tu memang tak benar sama sekali lah. Sebab ubat titis mata ni titis mata ni, kita kalau contoh kita titik kat mata, dia just meresap dalam mata. So dia tak boleh pun nak merawat rabun tu. Okay, so poin dekat sini kita kena tahu punca dulu, rabun tu sebab apa. So yang pertama adalah disebabkan oleh bentuk kornea kita lah. Kornea kita bagi depan mata kita, ataupun lagi satu disebabkan oleh bola mata kita. So orang yang ada myopia ni, rabun jauh ni, bola mata dia panjang. Dan orang rabun dekat ni, bola mata dia pendek. So kalau kita titik mata tu, dia takkan berubah apa bentuk kornea kita ke, ataupun sama ada pemanjangan bola mata tu. So daripada situ dia tak ada efek, so tak ada kesan lah. Maksudnya kita pakai ubat titik pun tak boleh menyembuhkan rabun tu. Still ada. So macam orang claim tu memang tak benar sama sekali lah. Ataupun katarak tu pun
boleh jadi satu punca jadi katarak tu pun disebabkan oleh titik mata tu lah, ataupun glaukoma. Sebab apa? Selalunya kandungan orang yang jual ni kita tak tahu sama ada kandungan titik mata tu banyak steroid ke macam mana ke. So kalau steroid yang banyak, kalau dititik banyak kali, lama-lama tekanan mata tu makin tinggi akan menyebabkan penyakit mata itu bagi glaukoma. So kita kena tahulah glaukoma tu antara penyakit mata yang boleh menyebabkan kebutaan. Penyakit mata yang maksudnya memang serius lah benda ni. So macam orang duk claim, selalunya orang warga tua lah kan, contoh mak ayah kita tak tahu kan. Sebab selalu katarak ini kebanyakannya berlaku disebabkan oleh penuaan lah atau umur kan. So memang macam orang yang tak tahu kan katarak semua tu. So dia apa, terpedaya lah macam tu. Sebab apa, rabun ni hanya boleh dirawat dengan memakai cermin mata prescription, pakai spek ataupun buat pembedahan LASIK kan, double laser macam tu. So tak ada ubat. So benda ni adalah memang mitos lah, benda yang tak benar. So kalau kat lepas ni kalau orang duk jual ubat titis mata ke apa ke, jangan senang terpedaya lah. Kecuali ubat mata yang untuk kita muaskan mata fresh tu okey. Tu untuk bantu mata kering macam tu adalah tu okey lah. Tapi untuk menyembuhkan penyakit mata ni bukanlah, ataupun rabun. Okey. So bertitik mata ni tolong jangan terpedaya dengan penjual-penjual kat luar sana. Okey. Kita masuk kepada persoalan yang orang selalu lagi tanya. Iaitu betul ke ketumbit ni terjadi sebab mengintai? Selalu kalau kampung-kampung lah, dekat kampung selalu tok-tok kita, nenek-nenek kita akan cakap mengintai lah tu, sebab tu lah tu naik ketumbit. Saya betul ke tak Waz? Betul. Kita pun selalu memang macam tu kan, dari kecil kan. Kalau tengok kawan naik ketumbit lah, mesti kita tahu mesti mengintai ni orang mandi ke apa kan. Ni ketumbitnya ni. Ketumbit kan, kadang-kadang orang naik ke atas kelopak mata ni kan. So benda ni ketumbit ni berlaku, kita kena tahu lah ketumbit tu berlaku disebabkan oleh keradangan lah kat kelopak mata. Keradangan kat kelopak mata disebabkan oleh infection bakteria. Tu yang menyebabkan berlakunya ketumbit tu. So yang yang kenyataan mengatakan sebabkan mengintai ni pun kita tak tahu lah, sebab benda mengintai tu macam benda yang tak baik kan. Mungkin macam orang dulu-dulu dia suka kaitkan benda yang tak baik tu tak bagi orang buat. Mungkin dia keluarkan kenyataan tu lah kan, tak bagi sebab tak mau bagi orang mengintai, benda tu tak baik. So dia katalah, dan ada juga kebetulan orang yang berlaku kan, dia mengintai. Kita tak sure sama ada mungkin dia mengintai tu mungkin rapat sangat dengan dinding apa ke, so terkena lah macam mana infection kotoran tu. So ketumbit ni berlakukan oleh sebab ni lah infection lah. So infection tu kalau apa, jangan ni lah, kalau orang ada ketumbit tu jangan duk cakap-cakap kata sebab macam kesian lah kan. Kadang-kadang bakteria ni sebabkan oleh sentuhan, macam mana kita terdedah kepada bakteria benda kotor lah kan, ataupun environment yang cabut rabuk apa semua tu kan. So senang terkena infection ni. So kalau contoh infection ni dia ada saintifik dia ada hordeolum kita panggil. Itu disebabkan oleh bakteria, dia tak sakit. Tapi dia macam mengganggu lah, kita tak selesa. Yang tu kita boleh merawat dengan tuam yang panas macam tu. Just ambil kain kan, lepas tu macam tuam kan, yang panas sikit-sikit tu. Yang suam tu Selalu orang buat macam tu. Betul. So tu kalau sakit boleh terus. Kalau sakit tu ada satu lagi jenis style kita panggil. Yang tu dia jenis sakit lah. Dia akan rasa sakit. Tu boleh pergi klinik, hospital macam tu, merawat apa semua. So menjawab kepada kenyataan tu memang tidak benar lah. Bukannya sebab mengintai. Itu adalah jenaz
kenyataan orang dulu-dulu untuk mengelakkan buat benda yang tak baik. Itu sebenarnya. Ya. Okey. Kita akan beralih kepada persoalan yang ketiga, iaitu yang selalu sangat juga orang katakan, iaitu yang ketiga ialah pakai spek mata makin rosak. Betul ke? Betul. Kalau macam saya dulu masa awal nak pakai kan, buat kan, mak akan cakap, betul kau nak pakai spek? Memang keturunan sebenarnya memang ada pakai spek, tapi mak saya tak pakai spek. Jadi bila kita punya parents, kita punya mak tak pakai spek, dia akan ada rasa macam selalu tengok orang kan, kalau start pakai spek kena pakai terus, pakai terus macam tu. sampai ke tua kena pakai. So dia tak maulah jadi macam tu. Jadi kita akan kata benda tu mitos ke fakta sebenarnya. Kalau kita pakai spek ni, mata akan makin rosak ke ataupun sebenarnya macam mana? Okey. So betul lah macam Farah cerita tu. Banyak kan kalau kita kat sini kan, dekat pusat optika ni kan, kedai cermata, selalunya customer ni benda ni selalu kita dengar dekat mak-mak lah, nak bagi anak-anak pakai. So dia tak nak bagi budak-budak, anak-anak yang kecil start pakai spek sebab takut mata makin rosak, kena bergantung kepada spek kan. Tak nak ajak. Ya, tak nak ajak pakai. Macam takut budak tu bergantung. Macam Farah kata lah, kena pakai sampai ketua macam tu kan. Okay, so sebenarnya pakai spek ni bukan menyebabkan mata rosak. Spek ni dia sekadar untuk sebagai alat bantuan penglihatan yang membantu, contoh orang yang ada rabun lah kan, membantu untuk nampak lebih jelas. So dia tak ada dia sebenarnya bukan untuk merosakkan mata, tapi sebagai alat bantuan lah. Okay, so sebenarnya mata makin rosak tu sebenarnya mungkin benda ni dia keluar kenyataan tu sebab Cik Farah tadi kena terus pakai macam tu. Betul, macam tu. Lepas tu power makin naik macam tu kan. Kita pakai spek kan, power pun macam normalnya naik 25-50. Sebenarnya benda tu pun memang dia pakai ke, dia memang dah ada rabun kan, dipakai ke tak pakai ke, memang power tu macam mana, sama je lah. Cuba kalau orang yang pakai ni, dia nampak jelas lah macam tu, pakai spek mata. So macam sebenarnya power macam budak-budak, power tu makin naik disebabkan oleh mata mereka masih lagi dalam proses pembesaran. Macam bola mata tu mungkin makin masih ni lah, masih dalam proses pembesaran tu. So sebab tu dah power makin naik. Sebab tu kalau kita dah start umur dewasa, power kita dah maintain dah situ macam tu. Kecuali kalau dah makin dah masuk umur tua tu, mungkin ada penyakit mata, kecil manis apa semua tu, power makin berubah lah macam tu. So pakai spek ni dia tak ada pun nak boleh merosakkan, sebab dia tak ada kesan pun dekat dia yang pembesaran tu. Benda tu berlaku secara macam ni, semula jadi. Betul, semula jadi pembesaran. Macam kita nak membesar kan, makin meninggi, kita makin besar, takkan mata kita nak kecil, nampak macam tu. Mata kita pun selaras dengan ni lah umur apa semua tu. So pakai spek mata ni, so contoh lah yang mak ayah yang tak bagi anak-anak start pakai tu, memang kita pun macam kesian. Bukannya kita tak mau, macam mana nak cakap, macam budak tu tak nampak, tapi mak ayah ni tak mau bagi anak pakai sebab takut mata rosak. Padahal benda tu macam kata budak tu mata dia pun macam dalam proses ni kan, semula jadi kan, pembesaran kan. So dia pakai tak pakai, dia akan nampak kabut macam tu juga. Sebab bila budak-budak, kalau kita tak bantu dia daripada awal untuk dia pakai spek, dia akan nampak image tu yang blur. So lama-lama dia akan hantar kepada otak, betul? Image yang blur tu akan hantar kepada otak, dan lepas tu dia akan jadi satu penyakit lain pula. Itu kita panggil amblyopia, mata malas. Yang tu yang kita tak mau lah berlaku kat kanak-kanak ni. Sebab apa? Sebab kalau dia dah, macam Farah kata, dia dah nampak benda yang tak jelas, so otak dia akan macam mana menghasilkan image apa yang dia lihat tu tak jelas, dah kabur. So dari kecil. So kalau tak rawat dari awal kan, contoh selalunya orang bawah 12 tahun tu kira okey lah, kita boleh merawat lagi yang pakai cermin mata kan.
Kalau dah lepas tu dah dewasa baru dia nak pakai spek apa semua macam susah sebab mana otak dia dah terbiasa untuk menghasilkan image yang tak jelas tu. So walaupun nanti dah besar kita bagi spek pun dia tak boleh nampak benda yang maksudnya dia tahap pelihatan dia tu tak berapa bagus lah. Macam kita baca ABC apa semua tu, dekat yang kecil tu dia susah nak baca. Dia besar tu dia mungkin boleh lagi. Yang tu kita nak elakkan lah, amblyopia kita panggil. Kita cakap parah tu. So kalau anak-anak komplain, setengah budak-budak ni dia tak pandai nak cakap, dia tak nampak kan. So kita macam contoh mak ayah, cikgu-cikgu, dia boleh tengok dari segi tindakan lah anak-anak. Contoh alert. Contoh kalau dekat rumah, tengok dia pun tengok TV tu selalu tengok dekat tak. Tengok daripada tengok dekat kan, kita nak uji sama ada depa nampak ke tak, kita bawa tarik depa duduk jauh kan, dalam 3 meter macam tu. Tengok macam mana depa nampak ke tak, atau sama ada depa kecilkan mata ke ataupun depa lari juga pergi tengok dekat. So maksudnya mungkin dia tak nampak macam tu. Kalau kat sekolah, cikgu-cikgu boleh tengok macam anak murid kan, dia duduk kat kelas selalu macam contoh cikgu tulis tu kan, dia macam lambat salin ke, kadang-kadang budak ni kan lambat tapi dia tak nampak sebenarnya. Ataupun dia selalu tengok kawan ke, naknya kan dia nak tengok kawan tapi sebab dia tak nampak. So kita kena alert lah, ambil berat. So berbalik kepada tu, maksudnya pakai spek ni sebenarnya hakikat dia bukan yang menyebabkan mata makin rosak. Spek ni membantu sahaja. Ya, alat bantuan. Bantu sahaja. Kelihatan. So jangan cakap, janganlah awak kata apa, mengatakan bahawa spek ni yang merosakkan mata kita. Sebenarnya spek ni membantu lagi. Dia kalau kita tak nampak jelas, dia akan mengganggu lebih banyak kita punya kerja daily life kita. Jadi tambah-tambah daripada budak-budak kan, yang kecil kan, sebab dia pun dalam proses belajar. Semua benda nak ni explore waktu tu. So kelihatan memang sangat penting lah. Contoh macam kita dewasa, kita tak nampak kan, macam mana kita nak drive, macam mana nak belajar, macam tu juga lah budak dalam proses belajar. betul. So pakai spek tu sebagai alat bantuan, dia tak merosakkan mata pun. So jangan risau kalau mak ayah, kalau anak-anak kan, kita kata memang dia ada rabun ke apa, so cepat-cepat dah pergi ya, check, betul. buat pemeriksaan mata dekat optometrist ataupun dekat hospital, jumpa doktor mata kan. Ya. Okey, kita akan beralih kepada persoalan yang seterusnya, iaitu betul ke cermin mata lubang-lubang atau pinhole membantu untuk mengurangkan rabun? Okey, sebelum tu Farah nak share macam apa, macam mana pinhole tu sebenarnya, cermin mata pinhole tu. Okey, betul tak? Siapa yang pernah tengok? So ni adalah cermin mata pinhole yang tak pastilah sama ada secara meluas ataupun tidak dipasarkan, tapi adalah menjadi salah satu alat yang diklaim bahawa boleh mengurangkan rabun. Jadi sebenarnya kita nak tahulah mitos ke fakta sebenarnya pinhole ni boleh membantu mengurangkan rabun buat. Okey. Ini salah satu ni lah isu jugalah, mengklaim ni kan kat social media. Okey, so alat pinhole ni sebenarnya pinhole ni kita guna waktu kita buat pemeriksaan mata. Optometri buat pemeriksaan mata, yang mana kita guna pinhole ni untuk kita check sama ada orang tu ada masalah dia tak nampak tu disebabkan oleh rabun, ataupun disebabkan penyakit mata lain lah. So kita nak check. Tu adalah pinhole ni adalah satu alat yang kita guna dalam proses untuk pemeriksaan mata lah. Okey. Jadi benda ni kan, so benda tu tiba-tiba orang keluar kan, orang siap jual lagi kan untuk membantu mengurangkan rabun kan. So sebenarnya memang bukan kajian klinikal pun memang tak ada lah yang mengatakan pinhole ni boleh mengurangkan rabun. Sebab apa? Pinhole ni dia ada lubang-lubang kecil, kan. So contoh orang yang rabun, kalau dia pakai pinhole ni, dia macam kita control kita punya cahaya yang dari luar tu. Serakan cahaya tu dia akan fokus untuk satu point je kan, kat lubang tu, lubang kecil tu. Sebab tu dia akan nampak jelas lah. Pandangan dia tu jelas untuk orang yang ada rabun ni. Okay. So dia jelas, tapi jelas tu hanya berlaku bila dia pakai
cermin mata pinhole ni saja. Tapi dia dah buka, nampak kabel macam biasa lah. Macam tu. So memang tak ada, maksudnya dia tak ada pun membantu mengurangkan rabun ke apa. Memang orang tu macam memang ada rabun. Faham tak? Sebenarnya dia kurangkan rabun waktu pakai spek tu saja. Tapi takkanlah kita nak pakai spek ni untuk menjalankan kehidupan seharian kita. Sebab memang benda ni memang tak digalakkan lah, dan nampak pelik sikit lah kan. Takkan nak pakai spek macam ni kan. Betul. Sebab setengah orang tu pakai, dia mau pakai sebab ada orang claim lepas pakai sebulan ni, lepas tu tak payah pakai spek dah. Macam tu. Sebab daripada claim tu lah orang berani nak pakai kan kat luar. Sebenarnya tak betul pun. Sebenarnya dia pakai nampak jelas tu waktu pakai pinhole ni sahaja. So benarnya pinhole ni bahayalah kalau pakai kat luar. Sebab apa? Sebab pandangan tahap kelihatan kita semakin sempit. Macam mana? Dia berganggu lah kalau kita pakai pinhole ni. Kita mana nampak benda tepi-tepi. Contoh kan, hang jalan, hang drive apa semua. Hang jalan. Okay, kita jalan, kita drive apa semua kan, kita tak nampak tepi-tepi, bahayalah macam tu. So benda ni sebab tadi kita pergi balik pada saintifiknya, punca rabu tu disebabkan oleh bentuk kornea tu dengan bola mata tu. Benda ni tak ada efek pun, benda ni di luaran kan. Dia tak berubah pun bentuk kornea kita tu dengan bola mata kita tu. So benda ni memang mitos lah, memang tak benar sama sekali. Okey, macam tu. So jangan percaya, memang setengah tu ada yang jual mahal, tahu, macam habis beribu semata-mata nak beli ni sebab tak mau pakai spek dah lepas ni. Macam terkenal lah, macam tertipu lah kan dengan orang yang jual ni. Macam sayang lah duit tu. Benda ni macam benda tak bagi kesan apa pun. Kalau katakan kalau kita pakai pinhole ni boleh membantu untuk kurangkan rabun, for sure mestinya doktor mata akan suggestkan setiap orang yang pakai spek mata untuk pakai pinhole. Betul. Tapi benda tu tak dapat dibuktikan dengan jelas lah benda tu dapat membantu untuk kurangkan rabun. Memang tak ada kajian klinikal lah maksudnya. Benda apa pun nak dikeluarkan, contoh ubat ke apa semua kan, mesti kena ada kajian, research dulu. Buat kajian lah kan, buat research apa semua untuk cuba eksperimen apa semua. Benda ni memang tak ada pun. Tapi kalau orang luar jual, memang kita akan adalah yang klaim-klaimnya tu. Tapi sebab kita ada dengar kot, kalau kat negara luar ni memang dia macam siapa yang keluarkan testimoni ataupun klaim-klaim macam ni memang kena samar, ada tindakan lah. Cuma bagus. kita kat Malaysia ni kurang lah masa tu, macam memang tak ada apa-apa tindakan. Saya tak sure lah ada ke kan, kecuali kalau orang yang datang check macam mana yang kesihatan apa, Kementerian Kesihatan apa buat ni kan, macam orang pergi serbu betul mungkin ada kan. Kita lah tak tahu. Tapi itulah macam benda ni kita nak tegaskan untuk orang-orang macam mana, selalunya orang yang macam terdesak tak mau pakai kan. Sebenarnya saya pun pernah dulu sebelum jadi optometri kan, orang jual lah macam pernah, macam kita tak mau pakai spek kan, macam mestilah macam best lah tak mau pakai spek kan. Tak mau beli dah, tak beli. Alhamdulillah lah tak beli kan. Tu macam maksudnya penjual tu belum meyakinkan buat lah untuk beli pinhole tu. Saya cuba tu. Sebab batu akal tu dapat terang lah kan. Terutama orang yang ada silau tu. Itu sangat membantu untuk ketika itu sahaja sebenarnya. Dia kata pakai kan, pakai cerita sehari tu nanti dah tak ni. So jangan, kalau boleh jangan terpedaya dengan penjual-penjual yang selalu claim bahawa pinhole ni boleh kurangkan rabun. Tidak sama sekali. Okay, so kita teruskan. Yang ni pun orang cakap selalu jugalah yang kata mungkin mak ayah kita pun juga cakap dekat kita, iaitu kerap makan carrot mata akan jadi elok. Okay, semakin elok. Betul ke? Dia macam makan carrot dapat sama juga macam tadi. Makan carrot boleh macam mana, tak payah pakai spek dah lepas ni. Macam power tu makin kurang. Betul. Itu yang selalu lah macam tu. Sebenarnya carrot ni pun memang bagus lah. Dia ada vitamin dia kan, vitamin A. Yang mana membantu juga untuk sel-sel mata kita lah. Maksudnya elok, benda ni elok macam benda yang
bagi vitamin kat kita kan. Benda sayur lain jugalah kan. So vitamin A ni penting juga untuk mata, proses ni lah, macam mana kita kata, untuk mata jugalah, bagi kesihatan mata. Yang mana kalau kita kurang vitamin A ni pun tak bagus juga. Macam mana kita punya sel-sel mata pun tak macam mana, tak sihat lah, kata macam tu. So terutama kalau macam vitamin A ni bagus untuk, terutama kalau kita nak kurangkan silau Rabu malam orang kata kan. Dia ada pigment dia tu. Okay, so dan yang orang kata boleh kurangkan power tu pun tak benar lah. Makan carrot ni pun makan pi dah banyak mana pun still kena pakai spek juga nah. So sebab apa? Sebab kita macam tadi kita ulang balik punca rabun tu, kita kena tahu sebab apa kan. Sebab pembentukan kornea kita ataupun bola mata kan. So makan carrot dia tak ada efek lah dekat apa? Dekat bentuk kornea kita dengan bola mata. Okay, so makan banyak-banyak. Setengah orang memang ada obses gila dengan carrot. Ya. Sebab memang banyak sangat orang macam artikel kata makan carrot kurangkan rabun apa semua kan. Kurangkan rabun apa semua, tak payah pakai spek lah. Memang lah banyak lah ada orang duk share tak tahu betul tu kan. Okay, so makan carrot banyak sangat pun tak bagus juga. Sebab ada orang makan carrot banyak, dia jadi kulit dia pun jadi macam mana, kuning macam tu. Sebab terlebih pigment daripada carrot tu. So makan carrot tu berpada-pada lah. Macam biasa kita makan sayur macam biasa. So memang bagus juga untuk kesihatan. Dia makan lebih-lebih. Sebab jangan macam mana, jangan terlalu obses lah. Jangan orang kata makan carrot tu tak payah pakai spek dah lepas ni. Tak betul pun. Okay, so apa-apa benda pun kalau kita buat jangan berlebihan. Buat secara sederhana. Macam makan carrot, makan secara sederhana. Jangan berlebihan. Okay? Betul. Okay, kita terus kepada ada satu lagi. Ni pun kata apa, dekat kampung-kampung pun selalulah Kampung Hara. kampung tu banyak cerita. Okay, yang sana cakap mata berkedip ada petanda yang tak baik ke? Ada cakap belah kanan nak dapat berita baik, nak jumpa orang jauh. Belah kiri orang cakap adalah tu, kejap lagi dapat berita buruk. Jadi sebenarnya betul ke mata berkedip ni ada petanda tak baik ke? Macam mana, ada masalah dengan mata ke? Macam mana tu sebenarnya buat? Okey, mata berkedip. Lebih lagi. Okey, so ada lah sebelah-sebelah ni tanda baik ni memang buruk. Betul. Tak tahulah orang tua-tua dulu ni dia terlalu banyak kepercayaan yang kita karut lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita kena tengok juga. Sebenarnya benda tu diperkeluarkan sebab nak tak bagi buat macam peringatan macam tu kan. Betul, dia ada sebab-sebab dia lah. Ada sebab dia. Okey, so sebenarnya mata berkedip ni kan, mata berkedip ni disebabkan oleh kita kata otak mata ni lah, kelopak mata kita ni bergerak. So dia bergerak tu sebab apa? So selalunya otak mata, berkaitan mata ni berkedip ni secara tak sengaja lah kan. Kita tiba-tiba rasa tu kan. Tiba-tiba macam seram je tiba-tiba kan. Kenapa ni kan? Okay, so antara punca-punca dia mungkin disebabkan oleh mata kita letih, tak cukup tidur, ataupun berlebihan macam ambil kafein apa semua tu antara punca lah berlakunya mata letih tu, mata kita bergerak secara tu. Dan petanda yang tak baik ni mungkin kebetulan je kot orang dulu kan. Macam tu. So tak ada apa-apa pun, jangan terlalu risau. So kalau orang yang kita takut sebenarnya lah, untuk orang yang terlalu percaya ni, sekali dia kata ada orang nak meninggal lah apa kan. Ada kan, selalu ada pernah dengar lah orang kata macam tu. Macam takut macam tu. Padahal tu antara simptom lah daripada kita mata letih, stres kan, tak cukup tidur semua tu. Yang tu je. So ataupun mungkin sebabkan mata kita letih, kering ke apa, so boleh lah pakai ubat titis saja. Allergic pun sama jugalah. Ya betul, allergic pun boleh juga. Tapi kalau terlalu kerap sangat kan, macam pelik je tu, boleh kena check lah. Sebab kita pun tak tahu kan.
benda tu memang tak sakit, tapi dia akan mengganggu kita punya penglihatan kan. Tapi kalau macam terlalu kerap macam Watika cakap, so better lah pergi check mata. Mungkin ada perkara yang kita tak tahu yang berkaitan dengan mata kan, mata kita. Okay, so kita kat sini kita ada berapa poin tadi Watika? 6 poin. Okay, yang kita telah share kan. Okay, so yang pertama, ubat titis mata, betul ke ubat titis mata tu dapat kurangkan rabun? So kita recap balik ubat titis mata dapat mengurangkan rabun. Betul ke ketumbit tu jadi sebab mengintai? Pakai spek mata makin jadi rosak. Cermin mata berlubang tu dapat membantu untuk kurangkan rabun. Dan yang last sekali, mata berkedip. Makan carrot secara kerap boleh lagi elokkan mata. Dan mata berkedip ada petanda tak baik ke? Okay, so anda semua dah tahu. Tadi Watika dah share dengan sangat detail, dengan sangat banyak. Bukan hanya ilmu berkaitan dengan benda tu juga. Tadi kita pun ada masuk untuk mata malas, betul kan? Jadi ada juga sedikit ilmu yang dapat menjadi kata apa, input, dapat sebar-sebarkan kepada orang-orang kampung ataupun orang sekeliling kita. Sebenarnya benda yang kepercayaan kita percaya selama ni adalah perkara yang tak betul. Betul. So tajuk kita tadi apa? Betulkah yang biasa? Biasakan yang betul. So dah tahu yang betul, so biasakan. Benda yang biasa kita duk buat tu apa? Betulkan lah benda yang biasa kita buat tu. Betul. So, kejap Okay. So, bulan 11. Okay, dah kita nak masuk untuk promosi bulan 11 lah. Sebab ada juga yang tanya kan, WhatsApp. Tambah pula musim PKPB ni, ada orang tanya kedai buka ke tidak. So kita buka macam biasa, dari hari Sabtu hingga Khamis, cuti hari Jumaat saja, dari 9 pagi hingga 7 petang. Dua-dua cawangan kita buka dekat HQ Jalan Sultanah dengan Anak Bukit lah, dekat Anak Bukit. Okay. So untuk bulan 11 ni sebenarnya awal bulan lagi kita dah ada masuk banyak frame baru. So frame baru yang untuk customer kita lah, yang banyak-banyak nanti kita akan kongsikan. Farah akan tunjuk. Okay. Okay, kat sini kejap. Okay, so kita ada beberapa panggil frame baru. Frame baru yang sangat-sangat panas lagi. Baru sangat-sangat masuk. Kita baru je display. So kita nak share lah. Nak share hari ni dengan penonton-penonton yang istimewa hari ni yang tengok live kita. Hari ni pula banyak sangat kata apa? Okay, tak apalah, abaikan. Okay, so Farah nak bagi harga special ke hari ni. Ya, untuk ramai sangat orang buat promosi 11-11. Hari ni tarikh yang sangat cantik, 11-11. Okay, so Farah nak share ada satu design yang baru masuk. Kita tengok kat sini Okay, kita tengok kat sini. Okay, dia jenis transparent. Transparent frame. Sangat-sangat kata apa, yang menjadi pilihan lah sekarang ni orang pakai transparent. Betul. Kau tengok transparent lah, dia warna biru transparent dia. Lepas tu yang best sekali, dia datang bersama dengan clip on. So kalau katakan nak drive ataupun nak nak versatile kan, so just clip kan. Okay, dia pakai magnet sahaja. So kita akan clipkan dia dan dah siap. Okay, dah siap. So dia yang ni jenis mirror coating tau. Okay, kalau tengok mirror coating, so akan nampak balik ni yang terbaru lah kita ada. Dia mirror coat. Mirror coat tu macam contoh, mirror coat tu maksud dia kalau kita pakai kan, kita pakai ni dia macam mirror, cermin. Maksudnya kalau saya pakai, Farah boleh tengok muka dia kat sini. Tak coating nampak dia tu mata Watika. macam tu.
So yang boleh nampak kan apa yang saya pandang semua kan. So mirror coating. Sebab berbeza lah daripada sunglass yang kita selalu pakai tu, mana kita boleh kita nampak hitam saja kan. Yang ni kita boleh nampak pantulan cahaya. Ni mirror coating kita panggil. So contoh kalau orang yang ada rabun kan, selalu orang ada rabun macam susah nak pakai sunglass kan, takkan nak pakai dua spek, macam susah lah. So kalau orang ada rabun pun boleh pakai macam sunglass juga. So kat cermin ni, kat frame ni kita boleh bawa power lah. Bawa power kan, power mata macam biasa kita pakai, dan dapat ni extra, just clip saja, cakap clip, nampak macam pakai sunglass. So macam macam mana, orang yang ada rambut pun boleh pakai sunglass, boleh bergaya macam biasa. Dan nampak jelas yang pastinya. Sangat banyak kita punya frame kali ni yang masuk sekali dengan clip on. Ada yang tanya, what, apa saya tak nak clip on ni, boleh tak? Boleh je, simpan lah. Tapi kita akan bagi juga. Kita akan bagi. Tapi kalau macam cik tak nak guna, anda semua tak nak guna, so buka. Just simpan lah dalam casing yang kita bagi nanti, okay? Yang ni salah satu juga lah. Tadi macam tadi mirror coating. Yang ni yang jenis yang petak, biasa warna hitam. Lepas tu sama juga ada clip on. Okay, clip on. Tapi clip on yang ni dia tak mirror coating lah. Kalau tengok kan, yang biasa macam sunglass biasa lah. Betul, macam biasalah. Macam tu. Yang ni plastik tau, bukan metal. Ni plastik. Sangat cantik. Sangat lasak lah. Sangat lasak, betul. Okay, so kita ada lagi jenis clip on juga. Yang ni jenis transparent. Tadi dia jenis yang kata apa, solid lah kan, warna dia kan. Ini jenis transparent. Memang trend yang sekarang, macam saya cakap tadi. Okay, sama juga. Dia datang bersama dengan clip on. Okay, clip on ni lebih nipis sikit berbanding yang tadi. Okay, so dia tak berat lah. So kita just magnet lah. Kita just clip kan dia, dah siap. Okay, dah boleh pakai. Okay, sama juga macam yang tadi. Ada yang tanya, oh asyik petak je, bulat tak ada ke? Ada, jangan risau, ada yang bulat. Okay. Okay, cantik. Ni kita ada yang bulat. Atas dia hitam, bawah putih. Nak hitam semua pun ada, nak putih semua pun ada. Cuba datang ke Raudah dan kita akan tunjuklah yang mana yang sesuai dengan anda. Tengok muka semua. Ya, dah selesa lah. Sebab clip on ni dia macam ideal lah. Sebab contoh setengah orang dia tak mau buat cermin yang auto, bawah panas dia gelap. Sebab kan dia tengok macam pekerjaan, setengah orang ada pekerjaan yang tak boleh kan. Macam mungkin uniform semua kan, ada ada ni lah, strict sikit lah kan, tak boleh nak bawah panas dia tukar jadi gelap, nampak macam pakai sunglass. So yang ni memang sangat bantu. So kalau tak mau, dia tengok keadaan. Kalau keadaan yang tak galak kan, pakai macam mana, auto tu, just pakai yang macam ni. So bila-bila nak pakai, silau ke, just clip saja. Tak mau pakai, buka. So dia ikut suka lah. Betul. So dia macam contoh cermin yang auto tu memanglah lagi senang. Tapi dia tengok kepada keadaan. Ataupun setengah orang tak suka. Lalu macam orang muda lah kan, tak mahu nampak macam kalau sebabkan kita kalau keluar panas sikit dia tu jadi hitam. So ada ni, kita ada choice lah macam ni. Betul. Sangat best. Kena at least ada satu. Okay, kita ada juga yang terbaru. Sekejap. Sub. Ni adalah jenama sub. Kalau siapa yang familiar dengan sub, so sub kita dah baru di stock sub punya frame. Okay, ni jenis yang trend sekarang. Buat cuba pakai tengok. Design baru. Design baru. Dia jenis metal lah. Nampak trendy macam tu. Dan dia ada macam banyak apa? Bentuk lekuk bentuk tu. Dia macam tak ada lah macam bulat terus ke, petak terus ke. So yang ni memang in trend lah untuk orang muda. Betul tak? Memang budak suka. So memang cepat habis yang ni. Betul kan? Kat Raudah pun dah tak banyak. Walaupun kita baru masuk je habis. Betul. Memang orang cari. Betul. Okay, sub juga dia ada apa kita panggil tadi metal. Yang ni jenis apa nama dia? Plastik. Plastik. Okay. Apa yang best pasal yang plastik ni, dia sangat fleksibel. Just fleksibel. So macam kita tekan. Nak terduduk ke, terpijak ke.
Tapi jangan kasar sangat lah, takut. Ya. Tak lah, maksudnya jangan, walaupun boleh fleksibel tu, jangan buat macam mana. Dengan anak mudah Kasar-kasar. lah. Masih kena menjaga dia spek kan. Maksudnya yang ni kalau macam dia tahan lasak-lasak apa yang macam ada anak kecil dekat rumah, ada cucu-cucu, tu sangat kata apa sesuai lah kalau gaya kan. This one frame. Okay. So ni antara beberapa lah yang kita tunjuk. Betul. Dan contoh selalu kita ada buat dekat Facebook kita pun kita selalu post kan design yang baru-baru masuk, so boleh follow page kita kan, ataupun dekat story WhatsApp. Kalau siapa yang suka tengok WhatsApp kan, jangan tengok Facebook, boleh follow, boleh save number Raudah lah. Berapa dah? 010 469 55 71 ataupun 010 469 5572. So kalau save number kita tu memang dia pun boleh tengok story kita. Kita kena save juga. Kalau dah save number kita tu boleh lah hantar WhatsApp ke untuk kita save number anda. So boleh tengok story, senang je lah. Kita akan update walaupun tak hari-hari ataupun kita akan selang update gambar frame-frame yang baru masuk dekat Facebook, dekat Telegram. Dekat Telegram pun kita ada juga channel Raudah Optometry. Ada dekat link kat atas. So kalau boleh subscribe terus Raudah Optometry Alostar. So kat situ akan dapat info berkaitan dengan mata. Kita akan share pasal pagi-pagi kita akan share pasal motivation. Lepas tu kita akan share apa frame baru masuk, dan kita akan share juga tips-tips yang berkaitan dengan mata. So boleh subscribe kat situ, okay? Okay, so panjang lebar juga kita punya perbincangan petang ni. Hampir sejam, betul. Hampir sejam, 54 minit. Jadi ada yang terima kasih kerana tonton live kami hari ini. Sehingga hari ini, sehingga saat ini harapnya perkongsian optometris kita hari ini dapat menjadi panduan betul. Ada manfaat dan macam mana, info baru lah, pengetahuan baru. Betul. Jadi jangan kita peram ataupun simpan ilmu tu untuk diri kita, tapi kita boleh share juga. So anda juga boleh share kita punya live ni dekat sahabat-sahabat, dekat kawan-kawan atau keluarga yang pakai spek mata juga, ataupun yang selalu berbincang pasal berkaitan dengan mata. So diorang pun dapat ilmu berkaitan dengan mata dan dapat juga mengalir pahalanya, insya-Allah. Okay. So sebelum mengundurkan diri, ada apa-apa pesanan yang nak dipesan kepada penonton kita hari ini? Okay. Ada. So terima kasih sebab menonton. So mungkin secara kita flashback apa yang kita kongsikan tadi kan, kalau ada persoalan kan, ataupun masih ada tanda tanya, mungkin ada benda yang kita terlepas pandang ke apa, boleh komen kan nanti kan, komen ataupun boleh contact kita terus untuk sebarang pertanyaan. Kita insya-Allah kita akan jawab secepat yang mungkin lah. So harapnya info-info tadi dapat membantu lah, terutama orang yang jadi tanda tanya, betul ke benda tu kan. Sebab mitos sekarang rata-rata kita dengar benda ni tersebar secara meluas kan, sangat cepat. So kena kalau kita dengar benda apa-apa, kena buat macam ni, kita kata research dulu, buat rujukan dulu, ataupun tanya orang yang betul-betul macam mana, maksudnya yang tu apa, dia punya profession, kepakaran dia, betul, kepakaran dia. So memang kalau ragu-ragu tu memang kena ni dululah, research dulu. Jangan denyak ataupun percaya apa yang kita tengok, apa yang kita lihat 100%. Kita kena ada pengetahuan jugalah dulu. So jangan ambil tindakan melulu, sebab kita takut benda tu tak memudaratkan. Kita nak elakkan daripada benda memudaratkan lah pada kita kan. Betul. Kalau tak ada apa-apa benda yang berlaku, alhamdulillah lah. Tapi kita takut benda yang akan mudarat kat diri kita ataupun orang sekeliling. Baik kita elak lah. Ya, betul. Okay, so terima kasih Optometris Fatika
share ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat kepada kita. So insyaAllah kita akan live lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru. So stay tune minggu depan pada waktu yang sama dan hari yang sama. Okey, daripada Pantai Johor juga akan live. Tapi minggu depan bersama dengan optometrist Nadia pula. Okey. Ya, betul. Okey, so siapa yang ada nak buat pemeriksaan mata boleh datang terus ke Rauda, atau spek ada bermasalah ke berkaitan dengan mata ke, boleh direct terus datang ke Rauda. Rauda memang buka di Pantai Johor dan juga dekat HQ. Okay, so jumpa lagi next live insyaAllah. Rauda Optometri, pusat optometri informatif keluarga anda. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.